recording. Oh, baru nak start record. Baru nak start record. Kita untuk recording ni lambat sikit. Tapi kalau dekat Facebook tu dia dah automatic dah. Okay. Nasib kita tak start lagi kan discussion. Okay. Kita start. Saya baru start recording. Okay, so kita tengok index. First saya akan tengok dulu yang kita tengok time frame besar dulu. Kita tengok monthly apa index kita buat. Okay. Tengok monthly kan, buka je terus dah nampak cantik kan. Ingat tak sebelum ni apa yang saya cakap masa kita punya discussion sebelum-sebelum ni, index sebenarnya wave baru. Okay, dia dah buat wave yang baru. Kosong dekat situ, 1 dan 2. So high chances, most probably dia dah habis. Okay, dia punya retracement wave 2 monthly punya chart. Then sekarang dia nak buat new wave untuk naik, membuat wave yang ketiga. Okay, untuk membuat wave yang ketiga. Kalau kita nak tengok cara mudah, cara technical analysisnya, first kita dah nampak hari ni punya, bulan ini punya, yang November punya candle. Okay, this one lah yang candle ni kan, ini adalah November punya candle. Sebab kalau kita tengok sekarang ni index punya monthly punya chart, November punya candle dia dah engulf Oktober, September. Okay, dia dah engulf 2 candle dan Oktober, September, Ogos dia tak engulf, Julai dia tak engulf, tapi Jun dia pun engulf juga sekali. Okay, so kita tengok macam ni. Engulfing ni kalau tuan-puan pernah belajar lah kan tentang candle, dan saya pun dah ulang banyak kali sebenarnya kan. Dia actually benda sama je, kita dah ulang kan. Maksud engulfing adalah dia makan. Okay, dia makan. Contoh macam contoh yang saya selalu bagi amoeba kan. Amoeba parasit tu kan. Dia makan melalui engulfing, ataupun white blood cell, macam mana cara dia makan patogen adalah melalui engulfing. Maksudnya dia engulf benda tu. Okay, dia merangkumi, meliputi dan makan. So ini adalah bullish engulfing lah. Apa yang saya tekan tadi? Okay. Ini adalah bullish engulfing. Saya cuba tukar color dia. Kita pergi color ini sikit. So dia dah makan 1, 2, 3 candle. Okay, dia dah makan 3 candle sebelum ni. Ini belum. So ada 2 candle yang dia belum makan. So dia dah makan 3 candle monthly. So maksudnya satu candle bulan November dah makan 3 bulan sebelum itu. Itu cara saya faham lah kan. Cara orang lain faham saya tak tahu. Wallahualam. Okay. Maksudnya dia agak strong lah. Okay, maksudnya dia agak strong. That's mean kalau sekiranya kita expect index akan naik lepas ini, berdasarkan chart, berdasarkan candle sahaja, high chances ataupun high probability dia akan naik. Okay. Cuba kita kecilkan pergi weekly. Okay, kalau weekly kena kecilkan sikit lah. So, ini untuk monthly kan. Okay, saya buang itu. Weekly kalau kita tengok 0, 1, 2 dan dia akan buat 3. Okay, dia akan buat 3. And then kalau kita buat dia punya minor downtrend line kat sini, weekly minor downtrend line untuk index, sebenarnya dia dah break dah dia punya minor downtrend line tu. Okay, dekat sini. Yang minggu lepas punya candle, awal November kan, awal November hari tu dia dah break, and then confirmation adalah yang this week punya candle lah, minggu ini. Okay, minggu ini baru berapa hari kan, hari ini hari Selasa, baru 2 hari. 2 hari punya candle dah tinggi macam tu kan. Tapi belum habis lagi, kita masih ada hari Rabu, Khamis dan Jumaat, masih ada 3 hari lagi. So apa-apa hal boleh terjadi kan, sama ada dia nak sambung kenaikan lagi tinggi ataupun dia nak drop sikit pun kita tak tahu kan. Okay, kejap lagi saya komen counter. Kita tengok dulu index, lepas tu kita tengok dulu sectorial index. Counter ni memang tak habis. Setiap orang kan beli kata sampai 10 counter kan. So kalau kita ada sampai 10 counter, pening tau nak manage counter tu. Sebab tu dalam grup, kalau ahli-ahli grup perasan lah kan, saya sentiasa pesan sebelum ni, kalau ahli-ahli grup yang baru masuk tu mungkin tak sempat kot. Saya pernah pesan, okay, kalau boleh maksimum, kalau kita nak pegang
dalam satu-satu masa 5 sahaja. Okay, maksimum. 5 tu pun dah memeningkan kepala kalau kita tak pandai nak manage. 5 counter, maksudnya 5 saham lah kan. 5 saham. Dalam satu-satu masa pastikan 5 sahaja maksimum. Lebih daripada tu kita dah pening dah. Okay? Sebab masalahnya kalau sekiranya tuan-puan baru nak trade saham, okay, baru nak terlibat dalam pasar saham, katakanlah tuan-puan ada modal yang besar pula kan, macam ada lebih kurang 60-70 ribu kan, macam tu. So kita tend to buy banyak counter serentak. Kadang sampai 10, kadang sampai 15. Ada yang simpan sampai 20 counter. Saya pun heran macam mana nak manage macam banyak sangat counter. So better kita control kita punya portfolio. Okay, itu yang kita panggil sebagai portfolio. Okay, portfolio ni adalah saham-saham yang kita dah beli dan kita simpan dalam kita punya pegangan. Dia berada dalam kita punya portfolio saham. Okay, kalau macam ahli-ahli grup klien yang saya punya klien CDS, kita sebelum ni kita memang ada session untuk review portfolio secara detail. Saya buat sesi khas sejam seorang, discuss counter, discuss portfolio. Ini sepatutnya dah jual, ini sepatutnya boleh hold, ini kena average down, ini boleh top up dan. Tapi disebabkan bulan 10, bulan 11 dan bulan 12 ni agak busy, so saya tak sempat nak buat. So saya buat je diskusi counter umum dalam grup klien. Okay, grup klien maksudnya grup ahli-ahli grup yang buka akaun CDS M Plus bawah saya sahaja. Saya akan masukkan dalam grup klien. So grup klien ni kira special sikit lah. Okay, dia ada sesi penerangan macam tu lah. Okay. Tapi yang lebih special ahli grup online coaching lah, sebab every day memang saya akan fokus banyak masa untuk grup online coaching. So dia continuous learning. Okay, setiap hari belajar. Okay, so ini untuk indeks. Kalau tengok memang dah ada 2 candle reversal up signal. Okay, saya cuba tutup dulu yang ni, RBB ni. Kalau tengok dekat sini, sebelum ini indeks kita berada di bawah. Dia punya apa ni? Trend. Okay. Mana seperti ni? Kurungan dia ni. Kurungan dia hilang. Saya tak boleh contek kat sini. Dia tak nak contek kat sini. Oh, tak boleh. Tak apalah. Kat sini dia boleh contek kat sini je. Kalau nampak dari sini sampai sini dia bearish. Tapi bermula daripada 27 Mei dah mula bullish sekejap. Dia habis pada 24 Ogos. And then dari situ dia mula bearish. Okay, bearish dan berlakunya oversold lah dekat kawasan sini, oversold. Selagi mana ada yang telur-telur ikan ni warna kuning tu, itu adalah area oversold yang kita nampak dengan jelas lah kat situ kan. And then dia punya maximum oversold area dekat sini. Okay, dah ada satu dot purple tu, yang warna purple kat situ, dan segitiga putih. Okay, bila ada dot purple, segitiga putih, maksudnya dia dah habis dia punya oversold area dan dia dah nak mula naik. And then kita nampak dekat FA2 ni, dia memang dah mula bertukar warna putih kan. Tapi yang bagusnya adalah indeks kita weekly candle dah mula bermain di atas garisan midline ni. Okay, that's mean dia dah mula yang strong bullish lah. Okay, dan kita expect indeks akan cecah sehingga 1617. Okay, sekiranya indeks naik dan break 1617, kita akan nampak second resistance adalah berada pada 1694. Okay, 1694 dia punya second resistance. Kalau saya tanda dekat sini, 1694 ni adalah second resistance. Ini yang saya gunakan indikator yang automatic support resistance ni. So kita dah tak perlu pening dah. So chart tu sendiri yang tandakan dekat mana dia punya resistance. Lebih senang lah kan. Sebab saya punya target sebenarnya, kenapa kita buat macam-macam indikator ni sebenarnya, satu je. Kita nak supaya chart tu berbicara dengan kita. Maksudnya chart tu yang bagi kita arahan. Okey, sekarang dah boleh masuk. Okey, sekarang tak boleh masuk. Sekarang dah exit, sekarang dah entry. Sini support, saya punya support. Sini saya punya resistance. Sekarang saya berada dalam trend menaik. Sekarang saya berada dalam trend menurun. Itu yang kita nak sebenarnya kan. Bila kita dah nampak chart tu berbicara, macam canggih kan bunyi dia kan. Bila kita dah nampak chart tu dah memberikan tanda-tanda,
kita punya tugas untuk react je. Okey, kita punya tugas untuk bertindak balas sahaja dengan apa yang chat tu dah bagi dah hint-hint dekat kita. Okey, macam apa yang berlaku dekat index sekarang lah. Okey. Kalau tengok daily lagi cantik lah kan. Lagi cantik lah daily. Cuma kat sini ada exit signal tu je lah. Okey. Exit signal saya nampak tak belum begitu kuat lah. Dia, walaupun ada exit signal dia tak kuat. Signal exit signal ni. Trend dia lagi kuat. Okey. Sebab dia baru je break dia punya downline. Downline tu MLM kan. Dia punya downtrend dia kat sini. Okay. So kita tengok sectorial index pula. Okay, kita tengok sectorial index. Okay, ramai rakan-rakan yang nak tahu kan apakah sectorial index sekarang yang sedang aktif. So kita tengok healthcare. Healthcare buat apa? Hari ini healthcare terjunam. Dia buat gap down. Ini mungkin disebabkan oleh kemenangan Biden tu cerita lain. Ini mungkin disebabkan oleh news yang mengatakan dah ada satu vaksin keluaran Pfizer, okay, yang 90% working. So vaksin tu dikatakan bertindak 90% dah. Maksudnya almost perfect dah untuk manusia, dah boleh pakai lah, maksudnya kan dah boleh pakai dah. Lebih kurang macam tu. So ada news. So news itu menyebabkan siapa-siapa yang yang berada dalam glove sector terjun. Maksudnya ialah bila dah ada vaksin, orang dah hilang lah dia punya kerisauan kan. So inject vaksin terus okey, maksudnya dah selamat dah. Macam tu. So drop sekejap lah kan glove punya sektor. Tapi kita tengoklah sebab long term healthcare masih okey. Okay, long term dia lah. Based on saya buka yang besar lah saya buka yang monthly kan. Monthly dia dah ada exit signal. Sepatutnya dia drop sikit lah dia drop sikit. Tapi kalau kita tengok weekly belum ada exit signal tau. Yang weekly punya belum ada exit signal. Tapi kalau nampak dari sini dia buat low, dia buat high, dia buat higher low, dia buat higher high, dia buat higher low. Kalau sekiranya healthcare tak buat higher high, dia akan buat lower low. Okey, kat sini. Okey. So kalau tuan-puan tengok dari sini, daripada 3 Ogos ni dekat sini, 3 Ogos saya tanda sikit. Garisan menegak 3 Ogos. Saya ingat saya kena buang yang ni. Saya buang yang ni. Dari sini. Okey. Baru boleh. Okey, dari 3 Ogos healthcare dah mula buat bearish punya histogram. Okay, dia menurun kan. So kalau berdasarkan normally pergerakan ni, apabila dia makin menurun, dia akan sambung lagi lah. Dia akan sambung sampailah dia jumpa dia punya midline. Bila dah di bawah midline tu dia akan jadi bearish. So siapa-siapa yang ada dalam healthcare kena hati-hati sikit. Tu je lah. Mana ni? Okay, kena hati-hati sikit lah especially kalau siapa-siapa yang ada glove lah. Okay, yang ada sektor glove kena hati-hati sikit. Sebab kalau tengok healthcare punya index dah mula ada bearish piercing. Okay, dia ada bearish piercing and then dah mula dah ada tanda-tanda candle reversal down. Yang ni candle reversal down. Kalau dia ada satu lagi candle reversal down, dia boleh drop lagi lah. Okay, cuba kita tengok daily. Daily ada gap down dan ada candle reversal down. Dia dah menunjukkan dia akan drop sikit lagi. Okay, dia akan drop sikit lagi. So mungkin dalam satu dua hari ni ataupun beberapa hari lepas ni healthcare akan buat terjunan ataupun dia akan buat penurunan lah, okay, untuk beberapa hari lah sehinggalah tamat dia punya temporary downtrend ini. So kalau saya buat channel mungkin lebih kurang macam tu lah. Ini kita punya projection sahaja kan, tak semesti betul kan. Lebih kurang macam tu. So ini adalah first support yang dia akan test. Second support dia akan test kat bawah ni. Hopefully dia tak adalah sampai situ kan. Hopefully dia akan rebound area situ pun dah okey dah. Okay. So next kita tengok teknologi. Teknologi daily dah ada exit signal, dia pun dah ada dah buat penurunan dan dah ada candle reversal down signal. Okey, kalau saya tarik dia punya ni channel ni.
Oh, dia tak berjaya break dia punya midline. So dia akan drop lah. Hopefully dia akan drop sampai sini, lower channel ni kan. Dia akan drop sampai situ sebab dah ada exit signal kan. Ataupun kalau dia tak drop sampai situ, first support yang dia akan test dekat sini. Ini dah ada automatic support tu kan. Kita boleh tanda lah kan. Tanda je. First support dia akan test kat situ. Kalau dia tak berjaya break support tu ke bawah, dia akan rebound. Okay. Dia akan rebound naik ke atas. Itu cara macam mana cara kita nak tengok secara satu-satu. Kalau nak cara cepat, masuk je lah 3SCTC ni. Kalau 3SCTC ni maksudnya dia masih hijau lagi. Cuma dia akan kuncup sekejap lah. Okay. Dia akan kuncup. Sebab teknologi dah naik lama dari sini. Okay. Kalau saya tanda ni dari sini dah naik. Tak berhenti dia punya kenaikan. Memang dia akan retrace sekejap lah untuk berehat lah kan. Dan dah lama sangat dia naik. So sini pun dah menunjukkan yang dia nak drop dah kat sini kan. Kalau saya besar kan, yang FE2 ni dah mula ada purple punya histogram dan dah mula ada anak panah yang warna merah ni, merah pudar orange lah kan. And then garisan hijau tu dah mula cross garisan merah ke bawah. So ini menunjukkan yang teknologi nak berehat dulu. Okay, teknologi nak berehat dulu. Tadi kan kita nampak teknologi punya indeks memang terjun dulu kan. Saya buka saya punya platform untuk nampak lebih jelas. Sekejap, tunggu platform loading. Okey. Ini dah nak share. Okay, cuba. Okey, kalau tuan-puan tengok tadi, okey, ini M Plus punya platform lah. Kalau siapa-siapa yang belum biasa, saya screenshot dulu dia punya ni. Ini bukan screenshot ni, kita panggil tangkap apa? Tangkap apa dah istilah dia tu? Tangkap layar. Macam tu. Okey, ini teknologi tau. Tadi pagi dia start je pun kita dah tahu dah dia punya starting dia memang bearish lah kan. Start je dia terjun kan. So kalau tuan-puan yang dah belajar tentang wave tu kita tahulah. Okay. Siapa yang belajar tentang wave je kita tahu. Tapi indeks cantik. Indeks tak memang dia bullish. Okay. Consumer bullish. Industry product bullish. Plantation je dia choppy sikit tadi. Property bullish. Healthcare. Tengok healthcare. Dia start dengan gap down. And then dia menurun. Okay. Construction tadi sebelah petang. Dia cantik. Energy pun tadi sebelah petang baru dia naik. Okay, baru dia cantik. So yang drop hari ni adalah teknologi dengan healthcare. Tapi indeks naik. So apa yang menyebabkan indeks naik? Kita double klik je kat situ. So kita nampak banyak bank lah yang menyebabkan indeks naik. Public Bank, Maybank, Hong Leong, CIMB, RHB. Okay, ini yang menyebabkan indeks naik. Tapi yang menyebabkan indeks drop sikit adalah harta top glove. Okay, dua-dua adalah glove. Okay, dua-dua adalah glove. So that's mean glove punya sentiment dah tergugat sikit lah kan. Dah tergugat sikit. So tuan-puan kena berhati-hatilah untuk glove. Okay. Kita tengok apa lagi sektor teknologi ni saya expect dia akan drop sampai mana kita tengok. Most probably sampai sini lah. Kita tanda sikit lah Most probably sampai sini. Tapi kalau dia break ini dia akan drop lagi bawah. Okay, itu kena buat channel dia nantilah. Okay. So next sector kita tengok plantation. Sebab tadi pun ada orang tanya kan, plantation okey lagi ke tak? Tengok chat lah. Plantation masih cantik. Okay, kalau tengok dekat sini, sebelum ni pun dah ada entry signal. Okay, sini entry signal, sini dia dah start bullish. And then dia dah meneruskan kenaikan. First resistance yang dia akan test adalah di area sini. Okay, memang dah ada dah siap-siap dekat chart. So kita tak perlu susah payah dah nak tanda kan. So once dia break je dia punya first resistance ni dia akan terbang lah. Okay, dia akan terbang naik ke atas. Kalau tuan-puan masukkan channel, okay, saya suka buat channel ni, downtrend channel. Okay, kalau masukkan channel, actually dah candle pada 5 hari bulan November dah menunjukkan yang dia dah break dah downtrend channel, that's why dia naik. Okay. So once dia dah naik macam tu, kita buatlah dia punya uptrend channel pula. Cumanya dia terlampau sharp sangat dia punya channel. Selagi mana dia berada dalam channel tu dia okey lah kan. Okay. So teknologi
kena hati-hati dulu. Healthcare kena hati-hati dulu. Plantation okey. Plantation masih okey. Kita tengok yang lain. Construction. Construction sama pattern dengan plantation. Sama kan? Macam almost identical. So kalau saya tengok tadi, plantation lebih kurang macam ni. Tapi bila kita buka sebelah dia, okay, saya buka sini, saya buka index construction 1 hari. Okay. Ini pasang dia punya ni. Sekejap saya pasang dia punya template dia. Saya tutup dulu satu. Okay. Kalau tengok dia almost identical. Okay. Buanglah lukisan-lukisan ini bagi nampak dia clear sikit. Sama kan? Okay. Almost identical. Okay, nampaklah. Ada entry kena naik, ada entry kena naik. Macam tu. So ini pun dia dah break dia punya downtrend channel. Ini pun dia dah break dia punya downtrend channel. So boleh apa ni? Macam mana nak cakap? Boleh perhatikan lah macam tu. Okay. Boleh perhatikan lah. Construction. Okay. Tadi pun dah mula dah sebenarnya construction. Nampak kan WCT, apa lagi? IWCT. Kita tengok tadi dekat bahagian most active. Masih property. Tak nampak pula construction. Ecovest je lah tadi. Tapi Ecovest tak cantik sangat. Apa yang menyebabkan construction naik? Sekejap kita tengok kat sini. Construction. Oh, okay. Econ, GBG, Kerjaya. WCT naik tadi. JAX, Gamuda. Ini yang menyebabkan construction naik. Ecovest drop pula dia tadi. OCR drop, Bidapuri drop, Fajar drop. So sebelah petang tadi baru dia mula aktif. Biasanya kalau sebelah petang baru dia mula aktif, maksudnya dia ada momentum lah untuk bawa ke besoknya. Cuba tengok transportation. Transportation okey, cantik transportation. Cuma itulah banyak sangat exit signal ni. Saya pun pening. Kenapa banyak sangat exit signal ni? Basically cantik lah transportation okey. Energy. Energy cantik. Energy tadi petang dah nampak dah beberapa counter-counter energy dah mula naik kan. Saya ada gap up lagi tahu. Saya ada gap up lagi tadi. Pagi tadi kan. And then dia gap up je terus dia berada di atas daripada dia punya lower channel. Ini suratan atau kebetulan lah. Channel yang kita buat ni kan. Channel ni pun tak betul sangat ni. Sepatutnya atas sikit. Kat situ. Okay, dia cuba untuk memecahkan channel. Dah pecah dah pun sebenarnya. Okay, dah pecah dah pun. So let's say kalau besok dia sambung lagi kenaikan, confirm lah dia dah pecah channel. So akan meneruskan kenaikan. Okay. So energy pun dah cantik dah. Okay, dah mula cantik dah. So basically dua sektor drop, yang lain-lain semua naik. Okay. Cuba tengok properties pula. Properties ni pun dah mula menarik perhatian. Okay, saya tarik kat sini. Okay, tengok-tengok. Agak menarik ni. Properties ni sikit je lagi dia akan break dia punya apa ni? Uptrend pula. Apa downtrend channel. Okay, apa channel downtrend channel. Kalau tak faham tu kena masuk group lah. Kalau tak faham masuk group lah. Kita belajar dalam group dengan lebih detail lah. Okay. Sama, lebih kurang sama dengan construction, lebih kurang sama dengan plantation. Almost ya, almost lebih kurang. Ada entry signal naik. Okay. Okay, so so untuk index dah habis. Saya tengok tuan-puan punya counter. Saya start dengan Ali Group dulu. Kita tengok dari atas.
Salcon dengan Saudi. Okey. Saya tengok Salcon dan Saudi. Saya tengok daily je lah Saya tak komen lah yang lain-lain tu. Kalau tengok daily je. Daily pun dah okey dah sebenarnya kalau kita nak swing. Kalau nak short term tu boleh tengok lebih kecil lah. Dia punya time frame dia. Salcon masih nak drop lagi. Kalau tengok dekat bawah ni, dia punya FE2 masih mengecut. Mungkin masih mengecut dan menurun. Sini pun menurun lagi. So saya expect dia akan drop lagi. Cumanya kalau tengok dekat chart automatic support dia ada kat bawah ni, jauh tu. Hopefully tak adalah dia drop sampai situ kan. Tapi kalau dia betul-betul drop sampai situ memang kena do something lah. Okay? Kena do something lah. Kalau ada kat dalam lah kita tengok Saudi. Saudi masih dalam channel. Cuma dah ada banyak exit signal. Banyak sangat dia punya exit signal tu. And then dia dah ada candle reversal down signal. So saya expect lepas ni dia akan buat temporary retracement. Okay? Sini pun volume keluar lah kot kan kalau macam ni. So saya expect dia akan drop dulu. Okay, dia akan drop dulu buat temporary retracement. Sama ada dia buat temporary retracement ni jauh ke bawah ataupun half kawasan area sini. Tapi kita akan nampak kalau let's say dia betul-betul nak buat uptrend, dia akan buat low kat sini, high, ni consider high, dia akan buat higher low, okay, higher low. So kalau higher low dia mesti lebih tinggi daripada current support yang ada sekarang, okay. Tak tahulah area mana kan, bolehlah tanda kat mana-mana. Kalau ikut yang sebelum ni kat sini, ini kat sini, maksudnya sikit je lagi, tak tahu. Kalau ikut previous support kat sini, yang area sini kan, kalau tanda dekat situ, okay. Kalau saya buat garisan dia, kalau kita ambil yang ni, area ni, kat sinilah dia punya previous support. Mungkin dia akan drop sampai situ. Tak sure. Okay, tak sure. Tengok. Apa-apa je lah kan. Apa-apa level je yang dia boleh drop. Kita tak tahu selagi mana dia tak habis drop tu, dia akan drop sampailah dia ada candle reversal up, new candle reversal up signal, baru dia akan naik balik. Tapi kalau sekali tengok je Saudi ni dah cukup dah dia punya kenaikan sekarang untuk dah cukup, dia naik, dia akan berehat, dia akan drop dulu sekejap. Cumanya dia akan drop ni adalah temporary, okay, temporary retracement, and then dia akan sambung naik lagi, okay, sambung naik lagi, mungkin lebih tinggi lah daripada current high yang dibuat sekarang, mungkin sampai cecah yang dia punya previous resistance yang dekat situ lah, okay, 0.568 565 tu, okay, baru dua counter kan, memang slow betul hari ni. Saya tak ni, macam mana nak cakap, saya tak nak laju sangat. Saya tak nak laju sangat. Kalau nak pergi laju je boleh je, sekali tengok kita dah tahu kan. Okey. Sistem agak menarik. Cumanya sistem ni dia belum buat dia punya higher low. Okey, itu je masalah dia. Sebelum ni dia dah buat low. Dia buat higher low tapi dia drop balik pergi situ, pergi the same low dengan yang previously. So dia tak buat higher low. Hopefully dia akan buat lah higher low nanti kan, tapi kita tak tahu. Tapi dah ada dah entry signal. Normally kalau dalam keadaan sideways sekarang ni, ini consider sideways kan, kalau ada entry signal dia akan naik dulu, dia akan test dulu dia punya support dekat situ, dia punya resistance dekat situ, okay. Dia akan test dulu dia punya resistance dekat harga 245, okay. Lepas itu baru dia akan drop balik buat dia punya higher low, baru dia akan naik balik untuk break betul-betul resistance tu. So jauh lagi lah perjalanan dia. Kalau saya masuk ke 3SUTC, sekarang memang kita nampak obviously dia berada dalam sideway area. Okay? Kalau saya tarik dari sini, ini adalah area sideway. Okay, sideway. So sebelum ni dia dah buat uptrend kan. Dia dah buat bullish wave yang kuat lah kan. Dari sini dia punya bullish wave dia ni kuat sampai ke situ, dia punya bullish wave dia. Dan kenaikan ni non stop lah, dia naik walaupun dia turun sekejap kan, tapi dia naik kan, naik. Kalau tuan-puan dah belajar wave kan, actually area sini dah wave yang ketiga dah sebenarnya, okay? Bukan. Area sini dah wave yang kelima, okay? Previously dia dah habis dah wave yang ketiga.
Situ wave kelima. Sekarang dia berada dalam extended wave 4. Okay, wave yang keempat. Habis je extended wave 4, dia akan buat wave yang kejap. Kalau situ 5, jangan saya kena confirmkan balik. Okay. Dia dah habis wave 3. Sekarang dia berada dalam wave yang keempat. Extended wave 4. So next dia akan buat wave yang kelima. So once dia dah start buat wave yang kelima, masa tu harga akan mula naik. Okay, harga akan mula naik. Kalau nak kira wave betul-betul nantilah. Nantilah saya ajar dalam kelas nanti. Untuk ahli group 14 hingga 15 November. Yang saya buka untuk tuan-puan yang bukan ahli group 21 hingga 20 November. 21 hingga 22 November. Sebenarnya kan nak belajar tentang wave ni dia tak susah sebenarnya. Dalam 1-2 jam pun sebenarnya dah boleh cover dah semua. Cuma kenapa saya buat sampai 2 hari? Sebab kita nak aplikasi. Kita nak belajar cara aplikasi. First nak apply benda ni untuk intraday. Contoh kan, kalau ahli group ni memang saya hari-hari saya duk share intraday ni kan. Contoh kita tengok most active lah most active hari ni. Contoh counter yang naik hari ni macam Bintai tadi sekejap dia ada gap up tu dia drop kan. Macam Vivocom tadi. Vivocom naik dengan cantik kan tadi. Okey, dari awal Vivocom memang dia start dengan bearish. Okay, memang dia start dengan bearish. Tapi dia ada buat satu signal pertukaran wave. Okay, dia ada buat satu signal pertukaran wave. So once kita catch dia punya signal pertukaran wave tu, dan kita dah boleh baca dah next dia nak buat apa. So dia akan buat wave yang pertama, wave yang ketiga, wave yang kelima. Okay, di antara itu dia ada wave yang kedua dan wave yang keempat lah. Wave yang kedua dia akan berehat sekejap, and then wave yang keempat dia akan berehat sekejap. So kalau apa ni, kita dah nampak pergerakan dia, okay, ke mana arah wave dia nak pergi, kita boleh decide nak entry dekat bahagian mana. Nak entry dekat wave yang kedua ataupun nak entry dekat wave yang keempat berdasarkan beberapa kriteria lain lah yang khas untuk intraday kan. Okay, tapi kalau berdasarkan wave sahaja pun kita dah nampak dah sebenarnya. Okay. Untuk intraday lah kan, sebab wave ni dia bukannya kita nak guna untuk time frame yang besar sahaja. Untuk intraday pun boleh. Okey, yang bagusnya kalau gunakan wave ni intraday boleh, short term swing boleh, medium term swing boleh, long term swing boleh. Even nak buat investment, nak guna chart monthly chart pun kita dah boleh tengok wave dia nak pergi mana. Okey, contoh macam Mr. DIY lah, saya suka tunjuk Mr. DIY kan. Mr. DIY ni kita dah nampak dah sebenarnya dia memang nak pergi wave yang ketiga. Okey, dia nak pergi wave yang ketiga. So adakah dia dah habis? Kita kena tengoklah. Sekarang dah ada exit signal. Okey. Daily belum ada exit signal. Tengok macam mana dia nak pergi sampai mana kan. Okey. Tapi dari awal kita dah expect dah dia nak pergi mana. Okey. Macam Samaiden. Samaiden. Dari awal kita dah tahu dah dia punya wave dia adalah bearish. Okay, dari awal kita dah tahu dah dia punya wave dia adalah bearish. Kita kalau wave bearish tak ada lah, maksudnya tak ada dalam senarai lah. Okay, tak ada dalam senarai. Cerita pasal wave pula kan malam ni kan, baru komen 2 counter je. Habis pukul 1 pagi ni. Okay. Sistem okey, sistem masih dalam accumulation phase. So kalau nak hold tak ada masalah. Okey, kalau nak hold tak ada masalah. Okey, saya tukar pergi ni. Okey, indikator ni banyak indikator yang saya pakai. Tapi yang saya paling suka sekali 2 je lah. Okey, saya suka sekali adalah ZZ2 ni dengan 3SUTC. Walaupun ada Ichimoku Cloud kan, Ichimoku Cloud ni saya jarang pakai, tapi saya ada juga kat sini. At least kalau kita nampak, kalau sekiranya dia masih berada di bawah awan, so dia belum kuat lagi. Once dia dah berada di atas awan, baru dia kuat. Okay, bisa tak pakai sangat lah. Okay, ini tak ada. 3S Trend pun saya pakai. Okay, selagi mana dia berada di atas dia punya Royal Band, maksudnya dia masih strong. Macam ni dia dah break sikit kan, tapi dia masuk balik, that's mean dia strong. Okay. Kalau guna Fuji BMX lagi detail. Ini kalau tuan-puan ada dalam grup
Memang kena belajar betul-betul lah. Okay. Ini saya kena tukar pergi border cadre dia warna hitam. Baru dia nampak. Okay. Kalau macam ni okey. Kita dah nampak dah. So dah ada banyak dah signal-signal kat sini. Ni ada signal, ni ada signal, ada signal, ada signal, ada signal. Banyak sangat signal. So once dah banyak-banyak signal kat situ maksudnya ada something lah. Okay. Something. Something ada something lah. Okay. Okay. And then kalau nak lebih detail pasang gun. Okay. Gun ni saya tutup dulu ni. Saya tutup dulu indikator ni. Gun ni sebenarnya dia dah menentukan apa ni? Natural support and resistance. Natural support and resistance. Okay, kalau macam Z2 ni dia automatic. Okay, dia automatic generated by the indicators untuk decide mana support dengan resistance. Tapi berbeza dengan gun square. Gun square dia natural support and resistance. Beza sikit lah kat situ kan. Beza sikit. Natural dengan automatic. Macam tu. Tuan-puan faham ke tak ni? Sekejap saya pasang satu lah. Kita pasang dia punya downtrend line. Kalau tengok downtrend line dia ni, downtrend channel dia ni almost dah. Okay, almost nak break dah. Cuma dia ada buat doji je sekarang. So kalau dia break je kat atas, tengoklah apa dia nak buat kan. Kalau dia break kat atas lah kan. So boleh tengok. Okay. Baru je counter yang ketiga kan. Kita tengok XOX pula. Sebenarnya saya nak supaya tuan-puan dapat memahami macam mana cara kita approach untuk kita faham every single detail pergerakan counter tu. Okay. Kalau just setakat nak tanya counter yang tuan-puan masuk boleh naik ke tak boleh naik, itu common lah. Maksudnya yelah, kalau dah masuk tu kan, kenapa kita masuk kalau kita tahu dia tak nak naik kan. Baik tak payah masuk kan. So apa yang penting adalah kita kena tahu kenapa kita masuk counter tu dan adakah possibility dia akan naik. Itu sebenarnya kan. Kalau kita dah tahu dia memang tak akan nak naik, tak payah masuk lah. Tapi masalahnya kita masuk dulu. Baru kita nak tanya, ni boleh naik ke tak ni? Tapi saya dah ada kat dalam. Silap lah sebenarnya. Macam tu. Okay. XOX saya nampak dia masih berada dalam accumulation phase. So once dia dah habis je dia punya bearish punya pressure, dia akan naik. Sekarang ni masih dalam accumulation phase. Okay. Accumulation phase ni yang bagus dia adalah kita boleh tumpang sekaki jerung. Boleh tumpang sekaki dengan jerung. Kalau ada holding power lah kan. Kalau tak ada holding power, cuak jugalah nak menunggunya kan. Okay. Kalau tengok XOX, dia punya zone, dia punya bearish zone start daripada sini. 8 September. Sekarang daily chart dah almost sikit je lagi. Okay, almost sikit je lagi nak habis. Mungkin a few more candle, beberapa hari lagi, mungkin next week. Mungkin next week lah. Okay, next week. Kena tunggu. Okay, kena tunggu. Tapi kalau sekiranya tuan-puan decide nak hold, nak swing, okay, sebenarnya dah boleh cari dah peluang sebenarnya. Sebab dia buat low, dia buat high, dia buat higher low, supposed to be another higher high. Untuk short term lah. Tapi tak confirm lagi lah sebenarnya. Kita buatlah sikit dia punya channel dia macam tu kan. Kalau dia bergerak dalam channel dia, okey. Kalau dia bergerak dalam channel dia, okey. Yongtai. Kita tengok Yongtai. Apa? Yongtau Fu. Yongtai cantik. Sekali tengok kita dah nampak dah. Oh, cantik lah Yongtai ni macam tu kan. Okey. Cantik lah. Cantik. Dia dah nak habis dia punya bearish punya ni. Sebelum ni pun dia dah strong dah. Bullish kan. Strong bullish. Lepas tu ada exit dia drop dulu. Ada exit dia drop dulu. Ini pun ada exit dia drop dulu. So kena berhati-hati dengan exit signal. Okay. Kadang-kadang masa exit signal tu muncul, kita tak nampak dia punya relevant dia kan. Kita tak nampak dia relevance sebab dia baru muncul kan. Tapi once dia dah mula bertindak, kita dah tak sempat nak lari. Contoh kan. Contoh saya bagi contoh macam AT. Tuan-puan kena tengok.
Okay, tuan-puan kena tengok sebab 18 ni ramai orang ada kat dalam. Okay. So, masa exit signal dia muncul kalau macam ni dia masih strong menaik ni kan. Ini kalau tengok dekat bawah ni pun dia masih strong bullish. Okay. Habis je exit signal dia drop ni kan. Jauh dia drop sebab banyak kali tau dia bagi exit. Kalau dah exit awal tu tak ada masalah lah. Yang penting tuan-puan dah profit kan kat situ. Lepas tu dia drop lama, tak ada entry, dia exit. Lama dia drop ada entry, ada exit. Lepas tu dia drop sikit je pun dia naik, ada exit. Kalau exit macam ni kena hati-hati. Exit macam ni kena hati-hati. Sebab dia dah naik tinggi sangat. Okay, dia naik tinggi sangat. Semua orang dah mula take profit. So kalau kita pun tak take profit masa ni, kita sangkutlah dekat puncak kayangan. Okay. And then kalau nampak ni dia punya curve dekat sini, dia punya gunung salji ni dah mula menurun tau. Mula menurun. So once dia dah start je dia punya bullish, dia punya purple punya histogram, confirm dia akan bearish. Okay, confirm dia akan bearish. Okay. 80 ni saya dah 2 kali lah layan. Dah layan dari awal, betul. Sini dah layan sikit, tapi ni tak sempat dapat kat puncak, saya dapat kat tengah-tengah je kat situ je. Cuak jugalah kan, takut tersangkut juga. Kita pun walaupun ada indikator, still kita yang decide kan nak masuk nak keluar. Hari-hari doktor kita live, mati saya kalau hari-hari nak live. Melainkan tuan-puan bayar saya untuk live hari-hari, okey, baru saya semangat sikit. Okey, kita tengok GDB. Kalau untuk ahli grup, hari-hari kita ada discussion tau dalam grup Telegram. So tanya je dalam grup Telegram tu. Hari-hari untuk ahli grup. Cuma jangan tanya selepas pukul 12 lah. Okay, pukul 12 malam tu saya pun dah nak tidur dah. GDB dah mula ada exit signal dan dah mula ada bearish engulfing candle. Okay. High chances dia akan buat retracement. Okay, dia akan buat retracement dulu. Tapi saya nampak retracement ini adalah temporary je. Kalau saya nampak dia akan drop sampai sini. Okay. Yang dia punya ni previous, dia punya support yang menjadi resistance yang menjadi support tu. So dia akan drop area situ. Kalau dia break baru dia akan test ini. Kalau dia tak break yang ni, dia akan rebound. Okay, dia akan rebound. Tengoklah apa akan jadi lepas ini. Tommy Park. Okay. Tommy Park pun sama. Dia masih dalam bearish punya channel ni, Tommy Park ni. Apa ni orang panggil? Tempoyak. Tommy Park tempoyak. Macam dia nak masuk balik dia punya downtrend channel. So kalau dia masuk balik, sambung drop lah. Okay, sambung drop lah. Sini pun dah mula nak jadi bearish. So kena hati-hati. Kalau saya tak silap gold terjun kan beberapa hari ni kan. So ini kesan dia lah. Semalam kan gold terjun. Aco. Tuan-puan panggil Aco ke Ako? Oh cantiknya dia terjun. Okay, semalam dia dah bagi exit signal. Okay, semalam dia dah bagi exit signal. So dia dah bagi hint dah sebenarnya kan. Hari ni dia confirmkan lagi lah dia punya penurunan dia. So ini adalah immediate support dia. Second support dia akan test kat sini. Kalau dia break lagi dia akan test kat sini. Kalau, okay, ini kalau lah Kalau dia break yang ini, confirm dia akan sambung downtrend. Okay. Maksudnya dia buat high ni, ini higher low. Okay, ini higher low. Ini higher low, ini higher low. Bukan higher low, lower high. Okay, lower high, lower high. Okay. Ini low, ini lower low. So kalau saya tarik dari sini, tak boleh lah nak tarik dari situ, macam tak logik pula. Macam mana saya nampak ni? Tak ada je lah Tak ada je lah dia punya support dekat sini je lah. Ni, dekat sini, area sini. Selagi mana dia tak break 350, dia strong. Kalau dia break 350, tak dah lah kat bawah ni. 305. Okay, 305. Tapi kalau ada kat dalam, kena hati-hati. Okay.
Tiba-tiba terjadi investor kalau silap teknik. Tapi macam kita discuss malam lah. Yang penting adalah rule number 1, never lose your money. Okay, never lose money. Never lose your money. Rule number 1. Rules number 2, never forget. Rules number 1. Itu yang Warren Buffett pesan lah. Okay. Tak kisahlah nak hold berapa lama pun, selagi mana kita tak kehilangan duit kita, hold je lah. Okay, selagi mana counter tu ada dalam bursa dan tidak dinyah bursa kan, okay je, tak ada apa pun. G-Ocean. Saya pernah je hold sampai 2 tahun kan, lepas tu dia naik balik, kita pun dah profit dah. Baru je profit beberapa ribu kita dah cut, sebab dah lama kan, bertahun-tahun kita tunggu kan, profit 2-3 ribu dah cut. Sekali dia naik, tak berhenti. Barulah kita mula tertanya-tanya balik, kalaulah saya tak cut awal, saya dah dapat lebih kurang dalam 20-30 ribu dah sebenarnya. Macam tu. Tapi yelah, nak buat macam mana? Bila dah lama sangat perap, kita dah rasa geram tau. Bila dia nak naik. Sekali dia naik, kita pun cepat-cepat cut. Sebenarnya, masa dia dah naik tu sebenarnya, dia dah ada momentum. Dia akan naik lagi tinggi dan tinggi. Tapi masa itulah kita kelang kabut nak jual. That's why dalam pasaran saham ni, kena ada pengalaman. Okay? Kalau baru je, baru nak trade beberapa bulan atau 1-2 bulan, kita masih belum cukup lagi pengalaman. Okay? Selagi mana tak terkena dengan share split, tak terkena dengan share consolidation, tak terkena dengan right issue, tak cukup lagi lah pengalaman tu. Once dah terkena semua tu baru okey. Maksudnya kita dah mula merasai dah sepak terajang bursa lah. Okay. G-Ocean ni kalau tengok dari atas ini, dia belum tukar trend, dia masih lagi downtrend sebenarnya. Dia buat high, buat high kat situ kan, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Should be lower low lah. Okay, should be lower low. Cuma kalau dia tak break ni dan dia mula buat reversal up, dia okay. Cuma dia tak ada lagi lah tanda-tanda dia nak buat reversal ni. Sini pun dia belum berjaya lagi buat ketinggian baru. Belum nampak dia kuat lah. Okay. Kalau ada option lain, tukar lah. Tukar, cari option yang lebih bagus. Macam ni je MyStrong. MyStrong apa? Macam ni je dia tadi. MAES. MAES. Kenapa tak ada kat dalam ni? Simbol tidak dijumpai. Je salah kot. MyStrong ke? Salah je ni. MES. Afifi salah je. Saya pun salah je sekali. Saya tak hafal nama-nama counter ni, tapi ingatlah 1-2 counter. So untuk membantu saya, je lah betul-betul. Okay. Cantik. Dia dah test dia punya resistance dekat sini. Once dia break je dia punya resistance ni, confirm dia tukar trend. Kalau tuan-puan kira dari segi technical chart pattern, dia dah ada double bottom. Sini 1, sini 2. Double bottom. Okay. 1, 2. So double bottom ni adalah bullish chart pattern. Okay, bullish chart pattern. Sini pun dia dah bullish kan. Cuma kat sini dah nak mula jadi macam ni. So tengoklah, kalau dah mula ada exit signal tu, kena keluar lah. Okay. Once dia break je dia punya resistance ni, dia akan teruskan kenaikan lagi. Okay. 3S UTC dia amat cantik. Okay, 3S UTC dia amat cantik. Dia dah buat strong bullish sebelum itu, dah tamat kat situ. Dia dah buat bearish dan dia punya bearish pun dah tamat kat situ. Okay, dah tamat dah dekat sini. So sekarang dia masuk fasa baru, iaitu green zone ataupun bullish zone yang baru. So MyStrong ni okey lah. Saya nampak okey lah MyStrong. Okay, berbanding dengan G-Ocean, ini lagi better. Okay, kita tengok Connect. Connect saya ada ni kat dalam. Saya baru profit 1000 lebih, tak jual lagi. Tunggu dia naik lagi. Okay, sebab dia baru je ada entry signal untuk daily. So hopefully dia akan naik cecah 170. Kalau dia cecah 170, saya akan profit lebih kurang dalam
4 ke 5,000 lah, lebih kurang macam tu lah. Okay. Kalau dia break, lagi tinggi lah dia naik. Yang bagusnya connect ni sebenarnya, saya dah discuss dah sebelum ni. Okay, kalau kita tengok, saya gunakan ni 3SUTC ni. Okay, dia dah habis dia punya green zone. Dia dah masuk red zone, tapi red zone dia dah habis kat situ. Okay, dia dah habis kat situ. Okay, sini saya dah buat entry. Dia dah naik, saya tak jual lagi. Sebab saya expect dia akan naik lagi tinggi. Saya expect dia akan naik lagi tinggi. Ini adalah dia punya starting new wave. Okay, dia dah habis dah dia punya ni. Bearish punya pressure dah habis. So sekarang dalam accumulation phase. Accumulation phase ni, once habis dia punya accumulation phase, dia akan naik lagi tinggi. Okay. Kalau tuan-puan tak faham, kita buat macam ni. Cara mudahnya, ini adalah accumulation phase. Once dia break je kotak ni, dia akan naik tinggi. Itu cara mudah ni macam tu. Okay. Kalau nak cara susahnya adalah, kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok satu-satu. Sebelum ni dia pernah buat low, and then dia buat high, and then dia buat higher low, and then dia buat higher high, and then sekarang dia buat higher low, and then dia akan buat another higher high, which is above lah sepatutnya daripada previous resistance yang ada sekarang. Itu yang saya expect lah. Kalau dia break resistance ni, dia akan naik lagi. Okay. Kalau dia break yang ni, saya dah profit banyak lah kat sini. Okay. 45,000 lebih lah kot. And then yang bagusnya kat sini, dia dah habis dia punya bearish pressure, yang purple punya histogram tu. And then dia dah mula buat bullish punya histogram, menaik ke atas. Dah ada dah segitiga putih, dah ada dah dia punya dot purple dah lepas dah, dia telur-telurkan pun dah menetas dah, and then dia punya garisan hijau dah mula berada di atas garisan merah ni. Strong bullish. Okay. Nova, kita tengok Nova. So malam ni saya slow sikit, saya pergi satu, tak sempat lah nak cover banyak kan. Tapi at least hopefully tuan-puan nampaklah sikit kan macam mana cara kita approach dan macam mana cara kita berinteraksi dengan chart tu, apa yang dia bagi kita bacaan, apa yang dia tunjukkan kat kita, yang kita boleh faham, okay, yang kita boleh faham. Okay. Jadi kalau macam tuan-puan baca peta lah kan, peta ni dah cara lama. Kalau cara sekarang ni guna waist je, guna waist tak payah ni dah, dia suruh turn right, dia suruh turn left, dia suruh masuk apa ni roundabout pertama. Tapi kalau cara dulu kita kena baca peta kan. Baca peta ni kita kena tengok satu-satu. Nak tengok utara mana, selatan mana kan, timur, barat. Nova ni saya tak nampak lagi sebenarnya dia punya arah dia. Cuba saya masukkan satu channel. Channel ni dia agak membantulah sebenarnya, kita boleh nampak. Channel dia okey, dia dah mula berada di atas daripada low downtrend channel, upper channel. Hopefully dia akan sambung lah. Okay, hopefully dia akan sambung kenaikan lah. Ini cara lambat. Kalau cara cepatnya dia masih berada dalam accumulation phase, so it should be okay lah. Cumanya dia penny, super penny, bawah 10 sen. Biasanya super penny ni dia lambat nak bergerak. Dia perlukan volume yang huge, yang besar. Kalau volume dia kecil-kecil je dia tak gerak ni. Sekejap kita tengok. Okey je, volume dia tak adalah banyak sangat. Dia tak sama dengan 80. Ini volume sebelah kanan baru je 108,000. Volume sebelah kiri 74,000. Ini yang orang Q lah yang orang Q. Tak adalah besar sangat. Kalau nak compare dengan 80, kalau tuan pun tengok 80, 400,000. Sebelah sini pun 400,000. Okay. 80 tadi dia break kat sini. So that's why dia tak cantik sangat tadi. And then kalau tengok 80 ni daily chart, dia dah ada exit signal. So kena hati-hatilah. Jangan excited sangat mengejar harga. Biasa yang kejar harga dapat puncak. Nova ni kalau personally saya macam mana saya nak cakap, dia masih sideways lah. Dia masih sideways.
Kanger dengan MQ-Tech Warren. Okay, kita tengok Kanger. Macam mana ni Kanger ni? First impression, dia dah mula nak buat trend menaik sebenarnya. Sini saya dah buat dekat sini. Dia dah break dah pun dia punya lower channel dan dia naik ni kan. Okay. Hopefully dia drop sikit tapi dia buat higher low. Okay, kalau dia buat higher low, dia drop sikit dan dia buat higher low, dia akan naik lebih tinggi, sepatutnya dia akan break yang ni. Dia akan break dia punya support ni. Sekali tengok Kanger ni, saya nampak dia akan drop lah. Okay, saya nampak dia akan drop. Cumanya, hopefully lah, dia akan habis tamatkan dia punya bearish punya pressure. Kalau nampak sini green zone dia kuat kan dah lama. And then sekarang ni dia punya red zone. So kalau habis je red zone ni sepatutnya dia akan naik lah. Cumanya ada candle reversal down, signal kat situ, dah volume agak besar kat situ. Agak tricky sikit lah nampak. Mungkin dia akan drop sikit ke kan. Baru dia akan naik balik. Hopefully dia tak drop banyak lah. Kalau tengok automatic support dia, tak nampak sangat lah automatic support dia. Mungkin area sini lah yang ni. Automatic nampak sikit tu kan. Boleh tanda lah saya besarkan kalau tuan-puan tak perasan. Nampak tak yang ni? Nampak tak tu? Automatic support tu kan? Kecil je dia buat kat situ kan? Ini automatic support dia tu. Saya tanda kat situ. Hopefully, okay, kita kecilkan sikit. Hopefully kalau dia drop, dia rebound atas tu, dia akan sambung. Okay, dia akan sambung. Kalau lah kan, mana kita tahu. Tapi sekarang ni nak drop dululah. Okay, bagilah peluang dia drop dulu. Okay. Kita tak boleh nak lawan arus kan. Counter ni bergerak ikut dia punya kemahuan. Kita hanya boleh kontrol modal kita je. Keluar masuk, keluar masuk. MQ-Tech War cantik. High chances dia akan sambung kenaikan lah. Okay. Tengok mak dia. Mak dia pun agak menarik. Dah ada entry signal, sepatutnya dia akan naik lagi lah. Okay. Once dia break 160, dia akan terus naik lagi. Doakanlah AT ni jadi macam AT kan. AT pula. MQ-Tech ni jadi macam AT kan. Mana tahu tiba-tiba naik sampai apa 305 lah Pakcik Kayo. Okay. Suara doktor hilang-hilang. Orang lain kehilangan suara saya tak? Ini pukul 9.47 tadi saya baru baca. Jelas, okey. Kalau jelas maksudnya puan punya internet, okey, di bawah angin. Puan punya internet, suara saya di bawah angin, dibawa lari internet. Dia kena pakai satellite Mesat. Mesat lagi ke? Apa sekarang teknologi satellite saya pun tak follow dah. Zaman saya sekolah rendah, sekolah rendah ke sekolah menengah, satellite Mesat tu dulu. Asia Poli tak cantik lah. Okey, siapa tanya ni ya? Tuan Agus. Okey, Asia Poli tak cantik. Dia masih strong bearish, okey, masih strong bearish dan belum ada tanda-tanda dia nak habis. So nampak yang dia nak drop lagi itu memang kuat. Okey, dia nak drop lagi. Nampak tak ni? Dia punya FE2 ni kembang ke bawah kan? Dia punya garisan hijau dah cross ke bawah garisan merah. Nampak dia strong ke bawah. Okey, nampak dia strong ke bawah. Cuba kita masukkan dia punya 3S UTC. Tengok 3S UTC mengesahkan apa saya punya prediction lah. Okey, dia dah DTC dekat situ, downtrend crossing. And then dia baru je start wave downtrend. Okey, saya cuba masukkan wave downtrend untuk tuan-puan tengok lebih jelas lah. Lama tak melukis-lukis wave kan. Sebelum ni saya selalu je lukis wave. Mentang-mentang nak buat kelas ni kan. Lebih kurang macam tu dia akan buat. Okay. Tapi tak adalah. Ini saya exaggerate je lah nak bagi takut sikit. So kurang-kurangnya sampai situ. And then dia akan drop lagi bawah. Macam tu. Okay. Once kita dah nampak dia punya arah pergerakan dia, tak adalah kita suka-suka hati je kan. Nak masuk kat mana, nak keluar kat mana. At least kita nampak.
Saya minum air je lah. Sebenarnya kan, kalau nak senang, masuk grup. Mudah saya nak ajar. At least nak PM saya pun sendiri, kalau ahli grup saya tak berkira. Tapi kalau bukan ahli grup, saya amat-amat berkira. Sebab masa saya terhad, masa terhad, tak boleh nak layan semua orang. Unless kalau tuan puan dah menunjukkan kesungguhan, dah masuk dalam grup, saya bolehlah tunjukkan sebenarnya kesungguhan nak mengajar. Tapi kalau tuan puan pun tak bersungguh-sungguh nak belajar kan, macam mana saya nak bagi, saya nak tunjukkan saya ni serius nak mengajar macam tu. AEM cantik. Okay, AEM cantik. Trading ni dia praktikal. Kalau kita tak trade, kita tak tahu. Okay. Once kita trade, baru kita tahu. Kalau orang yang tak trade, macam mana dia nak ajar cara trading kan? Dan kalau dia trade pun, kalau dia tak trade dengan bagus, macam mana dia nak ajar kan? Okay, so kalau tengok AM, dia belum lagi keluar daripada dia punya bearish punya zone, bearish punya trend. Cuma ada keinginan, okay, dia kena ada 1-2 candle lagi naik baru dia okay. Tapi kat sini dah mula nampak dah, okay, dah mula nampak dah dia nak mula bullish tu kat situ. And dia dah ada 2 candle reversal up punya signal. Okay. Cantik. AEM cantik. Dia dah mula nak habis dia punya red zone. Dan sekarang ni dah berada di hujung-hujung red zone. Dia nak habis dah. Okay. Macam ada orang tanya ni. Okay. Sampai mana dah tadi? Saya kalau ada distraction ni memang kadang kita lupa dah apa yang kita discuss tadi. JCY. Kita tengok JCY. Tak keluar pula dia punya indicator ni. Okay. Indicator JCY agak menarik. Saya tutup dulu 3SCTC dia. Kita pasang dia punya Z2. Z2. Okay. Macam mana nak tengok ni? Saya nampak dia nak retrace dulu lah. Walaupun dia buat higher low kat sini. Ini low kan? Ini low. Ini higher high. Dia buat low. Dia sepatutnya buat higher high tapi dia belum lagi buat higher high. Sepatutnya dia kena buat higher high higher than this. Dia akan retrace dulu. Tapi ada entry signal pula kat situ. Saya expect dia akan retrace tapi tak banyak lah. Sebab ada entry signal kan kat situ. Dia akan test yang ni je. Okay. Kat situ. Nampak tak yang automatic support tu kan? Walaupun kecil je kat situ, dia still dia significant tau. So saya nampak dia akan retrace sampai situ sebelum dia naik lagi. So kena tunggulah. Kena bagi masa dia retrace dulu. Few candles baru dia akan naik lagi. Okay. PA tadi cantik. Okay. Kalau tengok ticker chart dia kan, tadi cantik sangat. PA, saya perasan tadi. Okay. Dia naik macam nak canak kan, PA. Sini. Tapi harga dia 12 sen. And dia drop balik kan. Last tadi ada beberapa orang jual tapi majority beli. Okay. Kalau tengok kan, pukul 4.53 pun masih ada orang beli. Cuma last betul-betul dah last minute tadi adalah beberapa orang jual. Kalau macam ni normally masih ada momentum lah. Okay, masih ada momentum lah. Mana tak keluar pula ni. Okay. Daily chart dia agak mencurigakan. Walaupun dia dah break dia punya resistance dekat sini. Okay, dia dah break dah sebenarnya resistance ni kan. Dia buat higher low, dia buat high lah ni kan. Okay, dia buat low, dia buat high, dia buat apa ni? Higher low, higher high, higher low, higher high. Memang confirm lah trend dia menaik. Okay, cuma dah ada exit signal tu. Kita expect dia akan retrace dulu lah. Okay, dia akan retrace dulu.
tengok esok macam mana. Kalau esok dia buka higher than this, should be okay. Okay. Kalau dia buka lower, kena tengok wave ticker chart dia macam mana. Sebab dalam kelas nanti, siapa-siapa yang ada daftar untuk kelas Elliott Wave ni, saya akan ajar detail macam mana cara nak baca ticker chart ni, macam mana cara nak baca wave pada ticker chart. At least tuan-puan boleh trade intraday dengan lebih tenang. So, maksudnya kita dapat tahu dia nak pergi mana. Okay, dapat tahu dia nak pergi mana. Okay. Dekat daily pun dah boleh nampak kan wave dia. Cuma nak kena belajar detail lah, nak decide mana 1, mana 2, mana 3, mana 4, mana 5 kan. And then ABC lagi kan. And then apa tools yang kita nak gunakan. Okay, sebab kalau tengok dekat chart semata-mata, kadang confusing, kena masukkan beberapa tools, beberapa additional tools, okay, untuk confirmkan dia punya chart, dia punya wave tu, dia punya wave dia tu. Okay, kita tengok Nice dengan Rubrex. Nice ni dia gold kan, gold dah drop semalam, so dia sepatutnya drop lah. Okay, Nice ni saya dah jual dah hari tu, dah profit berapa entah. Tak ingat lah. Tapi profit lah sebab saya dah set dia GTD, dia dah match. Saya tak perasan pun dia match. Kita dah tak ada dalam portfolio, dah profit dah. Tak sempat nak tengok berapa. Dah ada exit signal. So itulah. Dia dengan sentiment gold drop, dia drop lah sekali. But Nice kan buat apa ni, terlibat dengan gold kan. Cuma kalau tengok trend dia memang masih uptrend sebenarnya. Sini dia punya low, high, low, high. So sepatutnya dia akan naik lagi. Cuma dia kena drop dululah, okay? Sebab sentimen negatif kan untuk gold. Cuma lagi pun dah ada exit signal, okay? Exit signal ni kalau tuan-puan tak exit, dia akan drop lah. Okay? Exit signal ni bukan kita letak tau, dia automatic. So cukup je dia punya syarat, dia akan trigger. Cukup syarat dia trigger. Tak cukup syarat dia tak trigger. And then kalau algorithm ni syarat dia tak berubah. Okay, syarat dia yang tu je. Dia tak berubah. Okay, dia akan automatically decide. Rubrex ni sebab dia terlibat dalam getah kan, glove lah juga kan. So dia terkesan lah dengan vaksin announcement vaksin Pfizer tu kan. Gap down akan drop lagi. Okay, gap down akan drop lagi. Sini pun nak menunjukkan dia akan drop lagi. So kena hati-hatilah. Cuma dia tak bagi warning awal. Tu je lah masalahnya kan. Dia tak bagi warning awal kat sini. Dia dah ada dah dia punya bearish engulfing. Okay, dia engulf previous candle yang tadi. Yang tadi pula, yang sebelum tu kan. Ini bearish engulfing. Dia dah engulf. Okay. Memang kita expect dia akan ada candle reversal down signal. Cuma ni kita expect dia gap down. Okay, tak expect dia gap down. Tapi memang dah ramai dah orang bercakap semalam yang high chances glove akan gap down. Memang betul-betul terjadilah. Okay. 10.30 dah. So malam ni saya agak slow sikit. Saya pergi satu-satu agak slow. Tak sempat nak tekan gear 5. Okay. Energy, kalau kita nampak tadi, energy punya sektor kan cantik kan. Inilah ni, dia punya kesan dia ni lah. Okay. Kalau tengok hibiscus ni, dia gap up, dia break dia punya downtrend punya ni channel. Okay. Kita buat downtrend channel dia kat sini. Lebih kurang lah nampak tak? Dia break ni, siap ada entry signal lagi, tak perasan kan sebab kita tak follow energy ni. So energy ni kan dia dah lama drop kan. Okay. Saya pun tak perasan ni kan. Ada entry signal kat situ sepatutnya. Okay, terus gap up. Tapi jangan risaulah. Okay, dia baru je ni, baru start je. Kalau dia nak drop dulu pun bagi je lah peluang dia tutup gap dia sekejap sebelum dia sambung kenaikan. Tapi sekarang kalau tengok hibiscus, dia tak ada exit signal apa-apa lagi. So should be okay lah. Okay. Okay, should be okay. Hibiscus should be okay. Ada anak, kita tengok anak dia. Anak dia lagi okay. Cuma anak dia ada exit signal, so dia akan retrace sikit. Tapi masih okay. Maksudnya kalau mak dia meneruskan kenaikan, anak dia akan follow. Anak dia lebih murah kan. Kita tengok bila anak dia mati. Kok besok lusa dah nak koma, kita pun masuk kan.
Hibiscus dia mati 128 hari sahaja lagi, tolak siap-siap 14 hari waktu dia koma. So kalau nak masuk kena hati-hati, okey. Kena hati-hatilah. Kan terkena waktu dia koma kan. Kita pun koma sekali kat dalam tu. Okey. Okey. Kena sentiasa check bila dia mati kalau Warren. Ni tuan-puan kena tahu sendirilah benda ni. Kalau dah ahli group memang saya pesan setiap kali pun memang saya first soalan kalau Warren saya akan tanya bila dia expired. Kalau tak dapat nak jawab maksudnya tuan-puan tak cukup lagi pengalaman. Kita tak cukup lagi pengalaman ataupun ilmu tu tak cukup lagi lah. Okey. Okey, kita tengok DGB. Tadi GDB. Oh, okey. Ini DGB. Dia nama dekat-dekat je kan. Itulah kalau silap type nanti sekarang salah counter. Macam mana saya nak cakap ni? Saya cuma nampak dia dalam accumulation phase sahaja. Okay, dia dalam accumulation phase. Super penny tengok weekly je lah baru nampak sikit. Dia punya ni. Okay, dia buat low, dia buat high low. Kalau dia buat high low ni should be okay lah. Kalau tuan-puan nak hold lama, ada holding power yang lama, okay je sebenarnya kan. Sini dah okay dah ni, maksudnya dah bottom dan dah ada reversal up signal untuk naik. Okay, untuk naik. Exit signal sebelum ni dia memang dah terkesan. Dia dah tunjuk exit signal, that's why dia drop kan. Macam ni, exit signal drop. So sekarang tak ada exit signal, sekarang dah bottom. And then sini pun dah macam telur ikan ni pun dah nak menetas. Dah putih dah dia punya FE2. Sekarang waktu terbaik. Tapi saya masih nampak dia dalam accumulation phase lah sebenarnya. Cuma dah nak habis lah. Peringkat akhir lah kot kan. Kalau tengok daily tak nampak sangat. Tiba-tiba macam ada something dekat sebelah ni. GG. Daily tak nampak sangat. Dia terlampau penny. Bila DGB ni tak expired lah. Dia mother share. Kalau Warren ni kena risau lah untuk expiry. Kalau mother share tak risau. Nak hold 10 tahun pun boleh sebenarnya. Mana tahu kok dia naik balik pergi 20 sen kan. Entry 3 sen. Tunggu dia naik pergi 20 sen dah kaya dah kat situ. Cuma berapa lama nak hold tu lah. Tak kisah kan. Berapa lama kan. Kalau ada holding power yang kuat, hold je. Sekarang dah bottom. Pasut GB kalau saya tengok daily okay. Cantik. Pasut GB cantik sangat. Ada entry segini dah naik dah pun. And then dia masih bawah ni. Okay, masih bawah. Sini pun dah mula bullish. Should be okay lah. Okay. Belisto dan Sapura. Kita tengok Belisto. Ni ahli group punya counter pun tak habis lagi ni. Memang tak sempat dah tengok rakan-rakan dekat Facebook ni. Belisto ada entry signal tapi macam masih downtrend. Dia tak break lagi ni. Dia punya downtrend channel ni. Jangan saya buat channel dia. Tuan-puan kena rajin buat channel tau. Channel ni amat berguna sebenarnya. Oh dah break. Cantik. Dah break dah dia punya downtrend channel. Cuba tengok weekly dia macam mana. Oh weekly lah. Macam menakutkan kan dia punya downtrend ni kan. Tapi dia break kat situ. So hopefully dia ni akan makin kecut lah. Okay, bila dia makin kecut tu that's mean dia makin okay lah. Cuma kalau nak layan untuk intraday memang tak sesuai lah ni. Kalau nak long term okay, short term tak sesuai. Counter berat ni. Okay, Belisto, Sapura ni kedua-dua ni counter berat. And then major downtrend. Kalau nak swing tak sesuai. Sapura ada exit signal daily. Maksudnya dia tak kuat lagi lah untuk naik. Dia akan retest sikit lagi lah. Tengok weekly dia macam mana. Oh weekly dia okay. Weekly dia ada candle reversal up sikit. Ada dua je candle reversal up. Sini pun dah mula kuncup. Sebelum ni pun saya ada komen sebenarnya Sapura. Saya cakap kalau dia dah mula kuncup dia okay kan. Sekarang dah mula kuncup lah ni. Weekly dia kan. Cuma saya tak berapa berkenan syarikat-syarikat yang downtrend ni, yang major downtrend sebab apa-apa hal berlaku dia akan sambung ke bawah. Okay. Banyak lagi counter uptrend kalau tuan-puan nak pilih.
Macam RGT ni cantik je, uptrend dia menaik je kan. Hari ni pun dia buat bullish engulfing. Should be okay lah, maksudnya dia akan sabun lagi. Sini pun cantik. Okay. Kalau macam ni kita tak risau dia akan drop jadi downtrend sebab dia memang strong uptrend. So nak risau apa kan? Sini. Cantik ni. Boleh naik lagi dan naik lagi, naik lagi dan lagi dan lagi. Macam Widat macam tu kan. Data prep. Aduh, data prep ni. Okay, data prep masih lagi dalam bearish punya bullish bearish candle reversal down. Dia punya FE2 pun masih bearish, terluikan tak pecah lagi. Cuma support paling bawah dia kat sini lah, 155. Hopefully dia tak test lah support tu. Kalau dia tak test support ni, dia cuma buat reversal area sini, dia okay. Tapi kalau dia test support ni, kita risau. Kalau dia break support ni, bawah lagi lah. Okay, bawah lagi lah. Jauh lagi ni sini. Ada lagi bawah. Okay. So, kena hati-hati lah kalau macam ni. Kalau counter macam ni, kita tak berapa berkenan sangat lah. Memanglah dia naik tinggi sebelum ni kan dah ada exit signal pun. So, tunggu je lah. Once dia dah ada candle reversal up signal baru okay. Kalau sekarang ni tak okay lagi. Ini ada satu tapi tak kuat. Dia makan balik. Sebab wave dia ke bawah, dia tak habis lagi. Dah ada DTC dah pun. Okay. Dan baru je masuk red zone. So jauh lagi lah dia nak drop. Okay. Tiba-tiba saya rasa mengantuk lah. 10.45. 1-2 counter lagi lah kita tengok. Untuk FIFO guna time frame mana? Untuk FIFO saya pakai platform. Okay. Heavily saya pakai platform. Banyak data yang ada kat platform, ahli-ahli group dah tahulah kan apa benda yang saya akan tengok kat sini kan. Sebab memang dalam group saya ada syllabus intraday, saya kupas detail dalam tu. Kalau tak tengok lagi boleh tengok balik video intraday, hybrid coaching, tengok satu-satu. Okay, saya dah discuss satu-satu. Okay, and then selain daripada itu, saya gunakan chart. Saya tengok chart sama ada 3 minit ataupun 5 minit. Okay, 3 atau 5 minit. Sebab kalau 3 atau 5 minit, dia nampak detail pergerakan dia. Tapi kalau macam ni tak cantik. Okay. Contoh tadi macam 80 lah. Tengok 80 tadi. Macam 80 tadi tu kan. Masa dia drop tu, dia buka je area sini. Dia buka mana ya? 10 hari bulan. 10 hari bulan. Dekat area sini kan, dia buka je, dia drop kan. Gap down. And then dia buat kenaikan. Dia drop pun ada entry signal. So masa ada entry signal tu pada time frame kecil, kita comparekan dengan ticker chart. Okay, kita comparekan dengan wave pada ticker chart untuk dapatkan macam mana kita cakap tu, kalau dia bergerak serentak tu apa dah istilah dia tu seirama, senada. Ada istilah orang putih dia tu apa entah. Symmetrical, bukan symmetrical. Ada complement each other lah lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Ada entry signal, cari exit signal. Macam tu je. Okay. Saya tak ajar lah. Just tunjuk macam tu je. Dalam grup kita boleh discuss lagi detail. Mestron dah tadi, Kanga dah, Megasun macam tak. Macam lama betul tak dengar ni counter ni, Megasun ni. Megasun, cantik. Daily dia cantik. Nampak clear dia punya candle reversal up signal dia kan. Sini pun dah bullish dah. Okay lah. Kalau setakat nak dapat 2 bit, 1 bit, 2 bit tu confirm lah. Okay, Velisto dah, SAP dah, Ucrest. Kita tengok Ucrest. Ucrest ticker dia tadi cantik, tapi daily dia susah dia nak gerak sebab banyak sangat exit signal dia ni. Dia nak naik cuma pressure dia kuat sangat. Ada orang tekan ni supaya dia tak naik ni. Okay. Tapi dia dah dalam bullish zone kan? Dia dah dalam bullish zone. Tapi banyak sangat dia punya exit signal.
So kena bagi peluang lah. Okay, dia akan drop sikit lah. Saya expect dia akan drop sikit lah. Dia drop sikit, baru dia akan sambung naik yang lebih tinggi lagi. Sekejap kita tengok. Sekiranya dia nak drop sampai mana? Okay, kita tengok. Kalau dia nak drop sampai mana, kita buat je dia punya ni. Kita gunakan automatic support dia kat sini, 1. And then dekat sini 2. Okay. First dia akan drop sampai sini. Break yang itu dia akan drop sampai situ. So at least 2 kali dia drop tu, okay dah tu. Maksudnya dah absorb dah. Dia dah absorb, baru dia akan naik lagi. Okay, Ecovest. Ecovest tadi nampak macam okay tapi tak okay. Saya nampak dia temporary je ni, dia drop ni dalam 1-2 candle lagi sebelum dia sambung kenaikan sebab dah ada entry signal dekat situ. Bagi peluang dia drop sikit lah. Ceiling. Ceiling tak cantik lah. Baru je exit signal. So bagi peluang dia drop dululah. Seiring lah, betul lah Tuan Leceman. Leceman simultaneously, synchronize. Betul Tuan Halimi cakap synchronize. Okay, saya ingat sampai situ dahulu. Saya pun tiba-tiba rasa mengantuk sangat dah. Mata pun dah berat dah. Okay, nanti lepas ni kan bercakap mata pejam, mulut je bercakap kan. Okey lah, minta maaf banyak-banyak dekat rakan-rakan dekat Facebook, tak sempat lah kita nak discuss malam ni. Saya sempat habiskan dekat ahli group sahaja dulu. Okey, so insyaAllah nanti mungkin tengoklah mungkin hari sekarang Rabu. Saya berehat dulu sehari, hari Jumaat malam lah insyaAllah Jumaat malam lah kalau sempat kita buat lagi sekali lah. Okey, kita buat lagi sekali. Tapi sebelum tu saya nak buat lagi beberapa session dengan ahli group sahaja untuk discuss counter yang lebih detail lagi. Okay, lebih detail lagi. Okey, sampai situ dahulu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa sampai dah hampir pukul 11 dah. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Dan satu lagi, kalau sekiranya tuan-puan seriously nak belajar tentang wave, seriously nak belajar tentang wave, saya masih buka lagi kelas yang Elliott Wave tu untuk ahli-ahli grup 14 hingga 15 hari bulan November. Link saya dah bagi dalam grup. Untuk rakan-rakan yang bukan ahli grup 21 hingga 22 November Elliott Wave. So ni dia punya link dia. Saya forwardkan balik ke SKS channel dekat bawah sekali tu. Kalau sekiranya tuan-puan belum ada dalam Telegram channel ni, SKS channel ni, saya share dekat bahagian komen, nanti tuan-puan boleh masuk lah. Okay. Dia open. Okay. Boleh share dekat rakan-rakan yang lain juga. Dia punya fee dia, ada saya tulis kat sini. Untuk 33 slot pertama 500, kalau lambat je naik 500.5. Untuk 33 slot seterusnya dan last 600. Okay. Kalau dekat luar, dia punya fee dia, kalau tuan-tuan tahulah kan. Untuk belajar Elliott Wave ni mahal. Dia punya cost dia 2,500 hingga ke 5,000 kalau betul-betul serius tuan-puan nak belajar Elliott Wave dekat luar. Dan jaranglah orang ajar benda ni. Okay. So sampai kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Sampai situ dahulu kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.